Assalamualaikum. Apa khabar para penonton? Apa khabar ekonomi para penonton? Apa khabar ekonomi anak-anak para penonton? Itu yang kita nak bawakan untuk slot kali ini. Kita bersama dengan Mim Gold. Topik kita adalah dana emas untuk anak. Sebab hari ini ramai ibu bapa menyimpan, mungkin ada tabur simpanan pendidikan anak-anak ke apa sebagainya. Kita ada simpanan, tetapi kebanyakannya adalah bentuk wang ringgit, yang mana inflasi boleh berlaku. Berbagai bentuk yang boleh berlaku, risiko kepada wang ringgit itu sendiri tunai. Hari ini kita nak kenalkan dana emas untuk simpanan anak-anak. Kenapa ia lebih baik? Dan bersama dengan saya kali ini adalah partner circle reseller Mim Gold, iaitu yang bahagia Puan Nurfatin Awanis Muhammad Zain. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami hari ini. Sangat menarik sebenarnya. Saya sendiri tertarik sebab di depan kita ada, pastinya kita ada emas, dan dalam tu pun ada dirham juga. Jadi kita nak tahu, sebab ramai mak bapak bukan tak nak, tapi mungkin tidak tahu agaknya sebab dana emas untuk anak-anak. Kenapa perlu kita jadikan emas sebagai simpanan, bukan seperti biasa simpan je lah tunai, nanti dia orang pun boleh senang nak belanja, kecemasan boleh guna sebagainya. Kenapa dana emas? Okey, bila kita sebut dana untuk anak ni, sinonimnya biasanya ialah dana pendidikan lah. Sebab tak banyak ibu bapa yang ada kemampuan untuk sediakan dana rumah atau dana kereta untuk anak-anak kan. Macam dana pendidikan ni ialah satu benda yang macam tanggungjawab seorang ibu bapa untuk sediakan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi kenapa kita nak kena simpan emas sebagai dana untuk pendidikan anak-anak ni, ialah yang pertama, emas ni dapat mewujudkan disiplin diri untuk seorang ibu bapa untuk menyimpan dengan lebih disiplin. Sebab sifat emas tu sendiri dia kita seronok nak simpan, seronok nak kumpul, nak tambah lagi kan. Sebagai contoh, kalau kita ada simpan satu dinar ni, bila kita tengok belek satu dinar ni, kita rasa macam tak cukup satu dinar, nak tambah sampai ada 2 dinar, 3 dinar dan seterusnya kan. Jadi bila kita seronok nak tambah simpanan tu, kita akan lebih disiplin lah, akan lebih sentiasa menyimpan lagi sampai kita capai target kita tu. Dan yang kedua, kenapa perlu simpan emas ialah emas ni dia mempunyai sifat kalis bocor. Maksudnya ialah sebab ibu bapa ni pun kadang-kadang bukanlah sentiasa ada duit. Ada kadang-kadang cash kita tak keluarkan kan. Tiba-tiba ada orang datang COD dekat rumah, COD barang Shopee pula, tak ada duit kan. Kebetulan ada duit raya anak-anak dalam tabung. Dah kita pergi korek tabung tu, dah tak pasal. Kalau ganti balik okey, tak apa. Tapi kalau kata kita guna untuk kegunaan kita sendiri, kita tak ganti, itu akan jadi masalah lah. Sebab itu tidak kalis bocor tu. Jadi simpanan tu akan jadi bocor lah. Tapi bila kita simpan emas, kita akan berfikir banyak kali. Macam contoh tadi kita ada 1 dinar ni. Untuk cashkan 1 dinar ni, kita kena jual dulu. Jual ataupun pajak dulu. Kita nak fikir, dah lah susah nak simpan, nak dapatkan 1 dinar ni susah. Nampak saja begitu, nampak macam satu shilling. Nampak macam kecil, tapi 1,000 lebih juga harga dia. Nak kumpul dia dah susah. Jadi kita nak senang-senang guna, pergi pajak, pergi jual untuk kegunaan yang benda remeh-temeh, beli barang Shopee lah apa semua tu kan. Jadi macam kita akan berfikir lebih banyak. Jadi macam rasa tak payahlah guna dinar ni. Jadi simpanan kita tu susah untuk bocor. Itu. Dan yang paling penting lagi, kenapa kita kena simpan emas ialah sebab emas ni dia bila kita menyimpan dalam bentuk emas, kos pendidikan tu sebenarnya boleh turun dengan menyimpan emas. Sebagai tuan-puan boleh tengok di jadual sekarang ni, untuk kos kejuruteraan pada tahun 2000, kosnya adalah lebih kurang RM60,000 kos pendidikan untuk universiti swasta lah yang ini. Tapi kalau dalam bentuk emas, dalam 1.5 kilo. Tapi bila tahun 2020, kosnya berkurang hingga jadi kos dalam bentuk ringgit jadi menaik, jadi 139,000. Dari 60 jadi 139,000. Jadi kalau dulu kita simpan RM60 ni, RM60,000 ni, sekarang nak belum tentu cukup. Bukan belum tentu, memang tak cukup. Kena 2 kali ganda. Kena 2 kali ganda. Tapi kalau RM60,000 yang kita ada masa tahun 2000 tu, kita tukarkan kepada bentuk emas, dapat 1.5 kilo emas. Sekarang kita hanya perlukan dalam setengah kilo saja emas. Maksudnya kita boleh hantar 3 orang anak kita pergi sambung pelajaran dalam kos kejuruteraan tersebut. Jadi ada lebih untung lah kalau kita menyimpan dalam bentuk emas untuk tempoh yang jangka masa panjang ni. Jadi
kita juga simpan emas ni eloklah untuk kita didik anak-anak kita tentang kewangan, sebab emas ni dia punya sifat, dia punya fitrah dia macam saya kata tadi, kalis bocor dan emosi untuk menyimpan tu lebih tinggi. Jadi kita akan lebih, anak-anak kita pun akan lebih pandai mengurus kewangan jika kita didik mereka simpan emas sejak dari kecil. Sebab kita tak tahu waktu anak-anak nak sambung pelajaran tu, pinjaman pelajaran masih ada lagi ke tak, beasiswa ada lagi ke tak, kita tak tahu. Betul. Dan kalau ada pun kita tak tahu layak ke tak untuk anak kita dapat kan. Lain anak lain dia punya. Sebaiknya kita sediakanlah payung sebelum hujan. Saya suka dengan poin yang terakhir tu, yang mana emas ni simpanan tu pastinya dalam tahun yang panjang tu apa simpanan yang terbaik. Pastinya kita nampak kat situ emas lah yang salah satunya, memang bukan saja kalis bocor, emosi, sebab pelbagai sangat manfaatnya subhanallah disebutkan. Dan mungkin boleh bantu kami semua para ibu bapa, sebab nak menyimpan emas walaupun 1 dinar itu sendiri pun perlu ada strategi yang betul. Bagian yang boleh bantu kami apa agaknya strategi pada ibu bapa dalam misi untuk menyimpan dana emas untuk anak-anak ni, dan mungkin boleh nyatakan apakah kemudahan yang ada untuk kumpul dana pendidikan ni, dana pendidikan anak ni dalam bentuk emas agaknya. Okey, sebenarnya adalah lebih baik jika kalau kita kumpul dana emas untuk anak-anak ni seawal usia mereka lah. Maksudnya dah lahir, dah buat sijil lahir, dah ada nombor sijil lahir tu, terus pergi simpan emas untuk anak-anak. Sebab bila kita mula awal ni, kita ada tempoh yang lebih panjang lah untuk buat simpanan kan. Jadi perkara yang pertama kita perlu buat, strateginya buka akaun emas dululah. Yang tu yang pertama. Kemudian kita kena simpan sekurang-kurangnya lebih kurang 1 gram sebulan. Kalau macam kita dah simpan dalam tempoh 8 tahun, insya-Allah kita dah ada dalam 100 gram. Kalau kita simpan hingga anak berumur 18 tahun, kita dah ada dalam 216 gram emas. Jadi insya-Allah simpanan ni adalah cukuplah untuk membantu anak-anak menyambung pelajaran nanti. Dan untuk ibu bapa yang mungkin kurang berkemampuan ataupun mempunyai anak yang ramai, 1 gram 1 bulan untuk seorang anak macam tak praktikal kan. Kalau ada 5 anak, 1 gram dah RM300, RM1,500 habis untuk simpanan. Macam nak makan apa nanti. Jadi untuk ibu bapa yang macam ni, kita sarankan adjust simpanan tu mengikut keperluan kemampuan masing-masing lah. Sama ada kita simpan RM100 sebulan untuk satu anak, ataupun RM50 sebulan untuk setiap anak, ataupun kalau tak mampu juga boleh rotate antara setiap bulan tu. Maksudnya bulan 1 anak A RM50, bulan kedua anak B pula RM50, hingga seterusnya. Yang penting kita simpan dan konsisten. Keyword dia konsisten. Sebab simpanan tu insya-Allah dapat membantu kita di masa hadapan nanti. Macam kita tengok tadi, ada graf daripada goldprice.org. Kenaikan harga emas ni dalam 20 tahun adalah lebih kurang 500% kenaikan dia. Jadi kalau kita nak simpan daripada umur anak pastinya 1 hari, ya betul. Kalau kita simpan dari untuk anak dari umur 1 hari hingga 18 tahun, insya-Allah cukuplah untuk dana pendidikan dia. Dan apa yang kita boleh dapat di Mim Gold ni, kita ada sediakan Gold Safe Storage, simpanan akaun emas untuk anak-anak, di mana kita boleh simpan serendah RM50 sahaja. Dan insya-Allah semua orang mampulah nak menyimpan serendah RM50, dan akaun ni tak luput. Maksudnya kalau anak tu nak guna sampai dia dah dewasa pun boleh. Walaupun dan walaupun kata ada bulan yang dia tak mampu nak menyimpan pun, akaun tu takkan mati. Dia tak macam akaun bank. Akaun bank bila kita dah lama tak guna, dia akan mati kan. Yang ni dia tak mati. Boleh guna selama-lama selagi hidup lah. Dan tiada komitmen bulanan. Subhanallah, itu dia, subhanallah. Untuk ibu bapa, kalau mereka berminat, macam mana agaknya untuk nak mendaftar membuka akaun emas ni, macam mana? Okey, untuk buka akaun emas ni boleh hubungi saya. Baik. Ataupun Mim Gold sendirilah. Kalau hubungi saya di nombor 0112617616, ataupun boleh follow saya di media sosial Fatin Awanis Emas. Search saja Fatin Awanis Emas, akan jumpalah nama saya Nur Fatin Awanis. Dan di situ boleh kontak lah untuk daftar akaun emas ni. Di mana hari ini kita ada buat promosi. Siapa yang daftar untuk anak-anak yang bawah 18 tahun yang daftar akaun emas ni, dengan pembelian emas sekurang-kurangnya RM100, kita akan bagi voucher emas RM10.
seorang. Untuk 10 orang yang pertama sajalah. Voucher emas ni maksudnya emaslah sendiri. Emas yang bernilai RM10. Jadi kita akan bagi, dan untuk anak-anak yang mungkin nenek-nenek yang nak daftarkan cucu ataupun nak daftar ibu saudara yang nak daftar anak saudara pun boleh juga, insyaAllah. Baik, cepat-cepat dapatkan untuk dapatkan voucher emas tu sendiri. Subhanallah, serendah RM50 boleh buka akaun emas bersama dengan Mim Gold. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nur Fatin Awanis Muhammad Zain, partner circle reseller Mim Gold, insyaAllah. Dan kita berhenti berehat seketika, terus dia bersama dengan kami di Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana.